Dan pastinya pada ketika ini fokus diberi tumpuan memberi tumpuan kepada pelantikan yang timbalan yang di-Ketua Dewan Rakyat. Tetapi ianya selepas jam 2.30 tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyatakan bahawa ianya ditangguhkan. Membawa perincian lanjut isu ini, penjelasan yang lebih terperinci berada di talian ketika ini Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali mungkin Datuk Seri boleh memperincikan berkenaan dengan mengapa keputusan penangguhan timbalan yang dipertua ini ditangguhkan buat sementara ini, Datuk Seri. Penangguhan itu adalah untuk membolehkan pihak kerajaan dan juga Dewan menguruskan perpindahan kepada perlembagaan pasal perkara 57. Kita hendak meminda dan menambahkan ahli timbalan speaker daripada 2 kepada 3. Sejarahnya ialah pindaan kepada perkara 57 ini hanya berlaku pada 37 tahun yang lepas untuk melantik satu orang tambahan timbalan speaker. Jadi sesi ini nampaknya satu sesi yang sesuai supaya apabila boleh kita bawa perundangan ini daripada awal lagi hingga bulan Oktober, saya cukup yakin kita mendapat sokongan daripada semua pihak untuk menambahkan jumlah timbalan speaker dan boleh apabila telah dilantik nanti diluruskan nanti boleh dilaksanakan terus pada sesi belanjawan pada penghujungan tahun yang mana kita mempunyai persidangan yang lebih tinggi, lebih panjang lagi masa dan keperluan tambahan pekerjaan. Oleh kerana lagi sebabnya tambahan pekerjaan ini adalah melihat apa dipanggilkan transformasi parlimen ataupun reformasi parlimen yang bakal kita laksanakan. Dan dalam masa yang sama juga dalam agenda ini, kita banyak mempunyai tugas-tugas tambahan yang belum lagi kita kenal pasti buat setakat ini. Bahkan ada orang mencadangkan kepada saya, kita adopt ataupun ikut apa yang dilaksanakan di England yang mana timbalan speaker boleh mengurusikan jawatan kuasa yang tertentu untuk mengurangkan beban kerja speaker. Jadi ini di kalangan cadangan-cadangan yang ada yang kita terima dan kita peka dengan cadangan-cadangan ini kerana dalam kita melaksanakan transformasi parlimen ini, kita ambil peluang ini bersama untuk menambahkan kemudahan-kemudahan untuk ahli parlimen. Dan satu juga ialah oleh kerana kita bakal melantik ataupun menubuh banyak lagi jawatan kuasa dalam parlimen. Jadi saya cukup yakin penlibatan speaker itu akan kerap dengan jawatan kuasa tersebut ataupun menelitikan laporan-laporan yang didapati daripada pihak jawatan kuasa famili khas yang bakal dilaksanakan oleh pihak parlimen. Jadi itulah kenapanya kita nampak kesesuaian untuk menambahkan timbalan ini amat sesuai lah bagi kita. Dan sesi ini berlandaskan CSA yang baru kita tanda tangani semalam. Kita cukup yakin semua pihak di antara kerajaan dan pembangkang boleh menyokong kita dalam melaksanakannya menerusi pindaan kepada perlembagaan. Ya. Datuk Seri, dalam sewaktu Datuk Seri bangkit berdiri memberi pemakluman di Dewan Rakyat tadi, ada beberapa ahli parlimen yang berdiri mencelah yang menyatakan bahawa ianya tidak menjadi isu untuk melantik seorang dahulu timbalan yang dipertua. Mungkin ada penjelasan Datuk Seri mengapa tidak dilantik seorang dahulu sebelum pindaan dilakukan untuk menambah lagi satu lagi kota untuk timbalan yang dipertua itu, Datuk Seri? Saya tidak memberi jawapan tadi, jadi saya tidak perlu jugalah memberi penjelasan yang berlanjutan di luar Dewan tu. Oleh kerana speaker tadi mengatakan ini perkara tak perlu dibahas. Jadi oleh kerana saya tidak menjawab dalam Dewan tadi, maka saya ambil perhatian apa yang speaker dah putus. Jadi saya tidak boleh membelakangkan speaker dalam sudut ini. Ini pengurusan dalam Dewan Rakyat, bukan
urusan saya secara pribadi ataupun sebagai kementerian. Kementerian adalah buat urusan berhubung dengan pindaan kepada perlembagaan. Itu saja. Datuk Seri, soalan akhir saya. Ini di peringkat awal kita nampak kerjasama itu mula quick wins yang kita mula nampak daripada kerjasama di antara kerajaan pada ketika ini, whole of nation, gerakan penggemblengan secara nasional ini mula dinampak, kita mula nampak pergerakan ini. Apa lagi seterusnya? Apa lagi selepas ini yang mungkin rakyat dapat lihat dalam bentuk transformasi parlimen itu secara ringkasnya, Datuk Seri? Pada saya, banyak perkara yang kita telah persetujui. Yang pertama ialah untuk mentransformasikan parlimen. Makna dia untuk meningkatkan tahap parlimen itu sendiri sebagai pemantau kepada aktiviti-aktiviti kerajaan di bawah perlembagaan. Dan pemantauan ini biar berkesan oleh pihak parlimen itu sendiri. Jadi empowerment yang bakal kita beri kepada pihak parlimen, kebebasan yang bakal kita beri kepada parlimen menerusi undang-undang dan pedaan kepada perlembagaan nanti melihat bahawa keperluan bekerjasama ini akan berterusan. Jadi agenda-agenda untuk memperbaikkan parlimen ini adalah agenda bersama. Dua-dua pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang bersetuju. Dan saya, bagaimana banyak kawan mengatakan, adalah orang yang terbaik untuk melaksanakan ini berlandaskan pengalaman dan pengetahuan saya dalam bidang ini. Jadi melihat daripada perbincangan saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan dan juga dengan pihak ahli-ahli daripada pembangkang, saya dapati bahawa galakan dan sokongan itu masih tetap bagus. Jadi dalam keadaan demikian, maknanya transformasi parlimen itu insya-Allah kita boleh laksanakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua ialah agenda kita juga transformasi kerajaan. Salah satu daripada yang disebut oleh banyak pihak ialah soalan undang-undang lompat parti ya. Yang bakal kita lihat dan kaji pelaksanaannya. Dan bahkan ada seorang ahli, Datuk Seri Azalina, dah memasukkan usul dan saya sudah bertuju untuk mengambil alih usul tersebut dan untuk dikajikan perundangannya. Jadi ini kita perlu, sebab perlembagaan mungkin akan juga terkena, dan macam mana mekanisme yang terbaik untuk kita membina untuk membuatkan undang-undang ni boleh dilaksanakan di negara kita. Kerana kita ada melihat dahulu satu kes, iaitu kes Nordin bin Saleh di Kelantan, yang mana mahkamah telah mengatakan bahawa menghadkan lompatan ini adalah tidak tepat, bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Tetapi kita akan mencari mekanisme yang terbaik untuk menggubalkan undang-undang dalam sudut lompat parti ini. Yang kedua ialah agenda yang menghadkan tenure of office ataupun perkhidmatan Perdana Menteri. Ini juga kita perlu semua pihak dan perlembagaan perlu dipindah kalau diluluskan oleh kerajaan dan diluluskan oleh parlimen untuk undang-undang itu dilaksanakan ataupun perlembagaan dipindah. Jadi dalam keadaan demikian kita kerjasama itu perlu berterusan. Dengan itu juga saya melihat agenda ini adalah agenda yang bersama dua-dua pihak. Kerajaan macam Datuk Seri Azalina daripada kerajaan dan pihak-pihak DAP yang selalu memangkit soalan ini juga kita ambil kira. Jadi saya sendiri berpendirian bahawa undang-undang yang sistem yang bakal kita laksanakan ini adalah baik untuk negara. Yang ketiga, yang terakhir sekali, yang ketiga iaitu berhubung dengan hak dan hak-hak orang Sarawak, Sabah. Yang dilihat sudah semenjak 60 tahun yang lepas, ada hak-hak Sarawak dan Sabah telah terhakis semenjak tahun 63. Dan ada lagi yang belum dilaksanakan semenjak tahun 63. Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat secara rapi dan kita ambil tindakan. Jadi kalau ada persetujuan bersama macam ini, saya cukup yakin kita boleh melaksananya, khususnya daripada sudut pandangan saya, daripada sudut undang-undang ya.
kena soalan ekonomi bukanlah di bawah saya. Baik, Hal Datuk undang-undang saja saya. Jadi boleh kena kerjasama ni boleh dilihat dan common ground tu ada nampaknya di situ. Ya. Saya cukup yakin kita boleh bekerja sama berterusan. Itu menunjukkan kematangan berpolitik di negara kita telah kita capai. Kita lihat. Baik. Walaupun apa yang kita lihat dan Dewan dia punya canggah menyanggah dalam Dewan, perbahasan dalam Dewan begitu hangat. Tetapi di sebaliknya kita boleh bekerja sama sebenarnya. Baik, Datuk Seri. Terima kasih Ya. banyak Datuk Seri kerana sudi bersama dengan Ashrawani memberi penjelasan dan ini merupakan quick wins. Apa perkara awal yang bakal kita lihat. Transformasi budaya politik baharu di Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal Parlimen dan juga undang-undang